So, kita masuk kepada topik kita pada malam ni, iaitu berkaitan dengan satu komen yang saya dapat daripada YouTube channel Saham Masri baru-baru ni. Punya komen ni berbunyi begini, dia kata, aku bagi RM10,000 kat kau, okay, kau tolong laburkan untuk aku. Kalau dapat untung, kita bahagi 60-40. Macam tu. Ada berani ke? Ada brand ke Nizam Malik? Bro Nizam Malik. Itu adalah komen yang saya dapat lah dekat YouTube channel Saham Masri. So, anda dah follow tak YouTube channel Saham Masri? Jangan lupa untuk klik subscribe, on notification. Bukan ini pertama kali. Saya dah sebenarnya banyak kali dah dapat permintaan untuk orang tolong laburkan di pasaran saham Bursa Malaysia ni lah. Mungkinlah sejak daripada tahun 2015 bila saya start mengajar tentang saham, antara perkara yang saya fokuskan adalah result. Kita tak nak melabur saham ni kita belajar gedebak-gedebuk tapi result tak ada. Okay, jadi saya selalu fokuskan adalah kepada student-student saya adalah kita nak make sure anda yang join program-program Saham Masri ni dapat menjana keuntungan dalam saham. Kena faham, saya punya fokus dalam Saham Masri adalah saya melatih orang yang zero knowledge tentang saham. Maksudnya newbie ataupun orang yang tidak pernah membeli menjual saham. Jadi fokus saya adalah membantu mereka yang newbie dari zero knowledge, tak tahu apa tentang saham, sampai mereka dapat membuka akaun CDS dengan betul dan dapat buat pembelian saham pertama mereka dan dapat merasa keuntungan daripada pelaburan saham. Itu saya punya fokus dalam program-program yang saya kendalikan lah. Of course, bila student-student saya belajar saham dan mereka dapat keuntungan pertama mereka, semua orang akan excited, semua akan rasa seronok. Kita akan minta student-student kita screenshot profit, okay, dan kita raikan kejayaan student-student kita lah dekat Facebook. Kita sebut ni sebagai result showcase. Nak tengok siapakah student-student kita yang belajar dalam program kita dapat berjaya mencapai result profit pertama mereka, dan apatah lagi kalau dapat profit yang luar biasa lah. Contoh dapat buat profit 4 angka, 5 angka. So itu adalah satu sukses, itu adalah satu keseronokan untuk kita melihat kejayaan buat profit dalam pasaran saham. Dan memang terbukti dalam beberapa tahun saya menjalankan program, saya mengajar saham, saya berkongsi pengalaman saya dalam saham. Kita melihat ramai newbie yang datang tu memang tak tahu apa, okay, sampai boleh buat kajian saham sendiri, sampai boleh buat profit dalam pasaran saham, dan mereka berjaya untuk melakukan aktiviti trade saham mereka ni berpandukan kepada ilmu dan juga sistem kajian saham yang terbukti berkesan. Jadi mereka boleh repeat the process all over again. Mereka ni berpeluang untuk jana pendapatan melalui pelaburan saham. Tapi bila kita bercakap tentang keuntungan dalam pelaburan saham ni, bukanlah bermakna tak ada kerugian. Ada juga masanya kita mengalami kerugian. Sebab resmi pelaburan ni dia memang ada untung dan rugi. Okay, kadang-kadang kita dah buat kajian saham dengan bagus, kita dah pilih counter yang bagus, everything is good, kita entry pun cantik, tetapi counter tu tetap jatuh dan melanggar support-support penting dan kita mengalami kerugian dalam counter tersebut. Itu adalah perkara yang biasa dalam pasaran saham. Bukan bermakna kita buat kajian saham, kita buat entry yang bagus, kita pilih counter yang fundamental yang bagus, kita tak akan mengalami kerugian. It doesn't mean like that. Kalau anda ada persepsi macam tu, maksudnya anda tidak berpengalaman dalam pasaran saham ni. Kalau orang yang memang terlibat dalam pasaran saham, memang membeli melabur dalam pasaran saham ni, mereka akan tahu, kita akan tahu yang memang ada masanya kita akan mengalami kerugian. Walau bagaimana bagus pun kajian saham yang kita buat, mungkin entry kita salah, mungkin entry kita betul pun, kita boleh mengalami kerugian juga. Apa yang orang tengok adalah, orang akan tengok keuntungan sahaja. Sebab kita raikan keuntungan, biasanya kerugian tu kita akan buat postmortem. Kita akan kaji balik apa kesilapan kita, mungkin timing kita tak bagus, mungkin sentimen negatif pada waktu tersebut. Okay, dan kita serap kerugian tersebut, kita akan buat trade yang lebih bagus. That's the idea sebagai seorang pelabur dan trader saham. Jadi bila nampak ada terlalu banyak result yang kita showcase, jadi datanglah perasaan yang mana kalau aku bagi kau RM10,000 ni, kalau dapat profit, okay, kita bagi 60-40. Bukan 50-50, 60-40. Nak lebih tu. Okay, alright. So, ramai sebenarnya yang beranggapan saya ada buat fund managing lah ataupun tolong laburkan untuk orang. Saya nak clarify dekat sini, sebenarnya untuk orang biasa, laburkan untuk orang lain tu salah di sisi undang-undang. Okay, tak boleh. Kita tak boleh ambil duit orang dan tolong laburkan. Kita tak boleh buat perkhidmatan tersebut. Okay, jadi sejak saya bertahun-tahun dalam pasaran saham ni, saya tak pernah laburkan untuk sesiapa. Walaupun untuk isteri saya ke, untuk mak saya ke, untuk siapa-siapa ke, saya memang tak akan laburkan untuk sesiapa. Okay, sebab saya tahu undang-undang dan saya tahu benda tu memang salah lah di sisi undang-undang, dan benda tu pun stres. Of course, kita ambil tanggungjawab kan untuk laburkan bagi pihak tertentu lah. Okay, saya fokus kepada education.
Saya siapa yang nak belajar boleh datang belajar. Okey, siapa yang berminat nak tahu lebih lanjut bagaimana cara dan strategi untuk membuat kajian saham, bagaimana caranya untuk membeli saham pada timing yang betul, macam mana cara nak buat fundamental analysis, macam mana nak buat kajian technical analysis, macam mana nak buat screening counter, macam mana nak buat trading plan yang simple. Itu adalah benda yang saya boleh train lah, saya boleh bantu, tunjuk ajar based on pengalaman saya sendiri. So apa yang saya buat, apa yang saya ajar adalah benda yang saya buat. Kalau benda yang saya tak buat, saya tak boleh nak ajar lah. Okay, saya cuma tahu teknik yang saya belajar iaitu trend following, membeli saham di permulaan uptrend. Kalau warrant, kita gunakan teknik seperti bullish divergence untuk mencari entry pada paras yang terendah sebelum harga saham tersebut naik. Saya kongsikan apa yang saya tahu sahaja. Memang aktiviti fund managing ni saya memang tak buat. Okey, memang ramai orang mengharap saya boleh tolong laburkan dan sebagainya. Tapi okey, saya harap saya cakap secara terbuka, memang saya tidak buat aktiviti fund managing. Sama ada untuk siapa-siapa pun. Kalau bapa mertua saya minta saya tolong laburkan pun saya tak buat. Memang saya tak buat. Okey. Jadi itu adalah saya punya so-called macam prinsip lah. Okey, kita faham benda ni tak boleh buat. Okey, sebab kenapa fund managing orang biasa macam kita tak boleh buat? Sebab satu perkara dalam trade saham ni, dia melibatkan untung dan rugi. Ada masanya kita berjaya buat untung, ada masanya kita kena menerima ada waktu kita rugi. Masalah ramai orang yang mungkin tidak ada mindset pelaburan yang betul, mereka hanya nak untung saja. Mereka nak tahu untung saja. Jadi bila waktu dapat untung, mereka akan gembira, puji melambung. Tetapi bila berlaku kerugian, mereka ni akan bash teruk-teruk, mereka akan kutuk teruk-teruk, mereka akan marah, mereka akan kecam dan sebagainya. Sebab masalah tidak ada mindset pelaburan yang betul, which is benda ni sangat-sangat bahaya dan boleh menyebabkan misunderstanding, boleh menyebabkan gaduh dan sebagainya. That's why kita kena jelas, kalau kita nak melabur dalam pasaran saham ni, kalau kita ada akaun CDS, kita kena lakukan sendiri. Kena dengar baik-baik. Kalau anda buka akaun CDS tu adalah akaun anda. Jadi anda kena manage akaun CDS anda sendiri. Anda kena buat keputusan beli saham anda kena pilih saham yang anda nak beli, anda kena buat keputusan sama ada nak hold ataupun nak jual. Anda kena buat keputusan sendiri. Tak kisahlah anda belajar daripada siapa pun, anda pilih macam mana cara anda pilih sekalipun, keputusan tu adalah keputusan anda dan anda kena tekan sendiri button buy, kena tekan sendiri button sell. Pelaburan saham yang anda buat adalah tanggungjawab anda sendiri. Kalau anda untung, anda boleh nikmati keuntungan tu sepenuhnya. Sekiranya anda mengalami kerugian juga, anda kena tanggung sendiri. Okey?